Okey, Assalamualaikum. Sekarang saya akan buat penerangan tentang fundamental. Okey, untuk fundamental kali ini, kita akan lihat 6 perkara. Market cap, revenue, net profit, cash flow, ROE, EPS. Okey, sekarang kita buka Bursa Station. Kita pilih mana-mana syarikat. Okey, kita ambil contoh DNO. Ini sebagai contoh pembelajaran kita lah. Okey, kita pergi dekat sini, kita right click, kita ambil financial. Okay, untuk financial ni, okay, dekat bawah ni kita boleh lihat ada banyak maklumat lah. Insider, financial, fact sheet, interactive chart, historical price, historical charts. Okay, yang pertama, sekarang ni saya nak fokus pada financial. Okay, untuk financial ni, nampak tak kat atas ni? Okay, kita ambil full year. Okay, full year. Kita boleh juga ambil untuk quarterly. Quarter, untuk first quarter, untuk second quarter, third quarter. Okay, jadi untuk sekarang ni saya nak ajar yang full year dulu untuk bagi anda faham. Okay, di sini dia akan short untuk tahun lah 2013, 14, 15, 16. Okay, maknanya dalam setahun tu. Dalam setahun tu revenue ataupun hasil dia ni lah. Ni 2016 430,000. Okay, ini 433,000. Okay, maknanya kita lihat daripada belakang sampai ke depan. Maksudnya kita lihat macam syarikat ni kan, DNO ni. Okay, untuk 2013 340,000. Kemudian dia semakin naik. Nampak tak? Tapi untuk 2016 dia jatuh sikit. Okay, ni hasil kasar, bukan hasil bersih. Hasil bersih belum lagi. Sebab hasil bersih dia belum tolak cukai kan. Cukai cost. Jadi di sini kita lihat profit before tax, profit after tax. Okay, itu boleh lihat lah. Kekuatan dia. Maknanya profit pun meningkat. Profit. Yang kita nak tengok profit, kita bukan nak tengok revenue. Revenue ni kadang-kadang dia jual aset. Kita tak nak yang jual aset. Yang jual aset kan, kita nak yang operasi. Kita nak hasil daripada operasi. Jadi kita fokus kepada profit. Ni. Profit ni. Ni sebelum cukai. Yang ini lepas cukai. Jadi kita fokus kepada dua benda ni. Kalau syarikat ni kan, tengok dia punya profit ni daripada 2013, daripada 4,000 dia naik 5,000, dia naik 19,000, dia naik 29,000. Itu profit sebelum cukai. Begitu juga dengan selepas cukai, 3,200, 3,600, 17,500, 21,300. Maksudnya nilai dia tu semakin meningkat. Jadi sebab itu DNO ni menjadi hangat sekarang ni kan. Okay, tak apa, itu kita akan tengok lebih lanjut nanti. Jadi apa yang saya nak tuan-tuan fahamkan sekarang ni, kita nak lihat profit after tax. Maknanya kita nak lihat hasil dia. Maknanya kita nak lihat yang semakin naik. Jadi syarikat ini, maknanya syarikat ni selamat lah sikit untuk kita letakkan duit kita. Okay, right. Seterusnya kita tengok net profit. Okay, net profit ni di sini. Okay, net earnings sama net earnings ataupun net profit ni sama. Di sini pun tengok okay. Makin naik. Ini yang kita nak fokus dia. Kita nak fokus kepada net earnings. Ni daripada 440 naik 700, 10,000, 11,000. Ni untuk 2016 lah. 2017 belum keluar kan. 2017 belum keluar. Okay, untuk ROE. Okay, maafkan saya. Okay, nombor 4, cash flow. Okay, untuk cash flow ni, sebenarnya cash flow ni kita nak tengok kekuatan cash yang syarikat tu ada lah. Okay, semakin banyak cash dia, semakin kukuh lah. Okay, dia banyak kat sini lah maklumat. Okay, tapi yang paling penting di bawah ni, cash and cash equivalent at end. Ni yang ni. Di sinilah nilai yang kita tengok. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, nilai dia semakin naik. Yang ini naik, kemudian dia naik dan dia turun. Okay, jadi kalau berlaku kenaikan, bermaksud syarikat ini kukuh lah. Maknanya dia punya aliran tunai dia tu bagus. Kalau dia dalam kurungan, okay, dalam kurungan, contohnya ni kan, dalam kurungan, ni maksudnya dia tak bagus lah. Maknanya dia negatif. Kurungan ni bermaksud negatif. Okay, saya nak bagi penerangan ringkas lah untuk 3 benda ni. Okay, untuk cash flow ada 3 benda je yang paling penting. Okay, operasi, pelaburan dia dengan keuangan dia. 3 benda ni. Jadi cash flow dia biasanya untuk 3 benda ni lah. Okay, untuk 3 benda ni.
Jadi kalau kita tengok daripada investing ni, dia negatif kan. Okay, kenapa negatif? Sebab dia guna untuk invest. Jadi hasil daripada investment ni mungkin masa depan akan ada lah. Jadi maknanya untuk kalau dia negatif pada investing activities, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia letakkan duit ni untuk investment. Jadi hasil dia masa depan lah. Ni 2016 kan, dia invest 45,000. Jadi untuk 2017, 2018 mungkin hasil daripada investment ni akan datang lah. Okey, baik. Untuk operasi ni lah ya, daripada aktiviti syarikat tu yang menjana duit. Okey, kita tengok ni. Untuk tahun 2013, 2014, kalau negatif ni tak bagus. Maknanya untuk 2015 maksudnya syarikat ni mungkin mengalami masalah dari segi operasi menyebabkan dia negatif. Mungkin dia nak bayar hutang ataupun ada masalah dalaman. Itu kemungkinan yang berlaku lah. Kemudian dia bangkit semula 2016, okey, kepada 43,000. Okey, baik. Yang seterusnya saya nak ROE, return on equity. Okey, ROE ni kita boleh tengok di sini juga. Okey, return on equity, ROE. Okey, apa maksud ROE dan apa kepentingan dia pada kita? Okey, kita ni sebenarnya pemegang saham kan. Okey, ROE yang paling penting kepada kita sebab semakin besar ROE, return on equity, maknanya semakin bagus untuk kita. Maknanya pulangan untuk kita tu semakin baik lah kalau persen dia naik. Contoh kamu tengok okey, anda tengok di sini 2013 0.356%. Kemudian dia semakin naik dan semakin naik. Bayangkan berapa persen daripada 2013 sampai 2016 ni, berapa persen return on equity dia naik. Sebab tu counter DNO ni, kalau kita tengok carta dia memang dahsyat kenaikan dia. Kenaikan dia memang dahsyat untuk 2013 sampai 2016 ni. Sebab ni lah. Okey. Baik, seterusnya kita nak tengok EPS. Okey, EPS ni adalah merujuk kepada kita nak tengok arah ataupun hala tuju dia punya hasil lah, sama ada menaik ataupun menurun. Okey, menaik atau menurun. Okey, untuk EPS kita lihat dalam laman web yang saya beri semalam, iaitu klsescreener.com v2. Okey, klsescreener.com v2. Okey, masuk ke sini. Kemudian okey, kita akan pilih nama kaunter. Okey, katakanlah DNO. Okey, kita ambil DNO dan dia akan keluar di sini maklumat syarikat. Okey, kita scrollkan ke bawah. Okey, kita ambil di sini. Okey, klik di annual. Okey, di annual, kemudian kita lihat di sini setiap tahun lah dia dah tunjuk dalam bentuk graf untuk mudah kita nampak kan. Okey, saya nak tuan-tuan tengok kepada EPS di sini. Okey, EPS. Okey, EPS ni dia yang bagusnya dia semakin besar lah. Dia semakin besar. Kalau semakin kecil berbanding sebelum, maknanya dia tak bagus. Maknanya untuk menunjukkan syarikat tu bagus dari segi hasil, EPS dia mesti makin naik. Tapi bukan kata daripada kuartal 1 sampai kuartal 4 tu EPS dia mesti naik. Tidak. Sebab itu normal bagi syarikat, EPS dia akan jatuh sikit kemudian dia akan naik balik. Itu normal. Okey, contohnya kita tengok okey, untuk 2013, okey, EPS dia 0.03, kemudian dia naik untuk 2014 0.07 dan untuk 2015 dia lagi naik, okey, 1.04 dan untuk 2016 dia naik lagi 1.16. Tapi untuk 2017, okey, sebab dia tahun berakhir untuk dia punya buku account untuk tahun 2017 ni bulan 12 Disember. Jadi sekarang baru bulan Julai, jadi dia belum lagi menunjukkan nilai yang sebenar lah. Ni nilai semasa. Nilai sebenar dia apabila dah close buku account hujung tahun 2000 ni bulan Disember. Okay, jadi maknanya untuk 4 tahun yang ke belakang dia semakin bagus. Nampak tak? Dia semakin naik. Maknanya syarikat ini ada sesuatu berlaku dari segi operasi dia.
Okey, baik. Itu sahaja kali ini. Okey, saya nak kalau ada soalan